Terima kasih Tuan Ketua. Soalan saya nombor 6. Ya, sila Yang Menteri. Tuan Ketua, izinkan saya bagi pihak Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan untuk menjawab soalan ini secara bersekali dengan soalan daripada Yang Berhormat Kuala Nerus pada 18 Jun 2014 dan Yang Berhormat Sekijang pada 18 Jun 2014 yang menyentuh isu-isu berkaitan yang sedang hangat diperkatakan oleh masyarakat kita, iaitu isu penipuan pakej pelancongan umrah. Ya, sila Yang Menteri. Tuan Ketua, Syarikat Pengendalian Pelancongan dan agensi pengembaraan yang menjalankan perniagaan secara tidak berhemah seperti kes tidak memberi perkhidmatan mengikut terma dan syarat yang dipersetujui atau penipuan boleh dikenakan tindakan membayar balik wang yang dibayar, membayar pempasan, tindakan kompaun atau pembatalan lesen atau didakwa di mahkamah selaras dengan peruntukan di bawah Akta Industri Pelancongan 1992 dan peraturannya. Manakala bagi syarikat atau individu yang menjalankan operasi secara tidak sah, Kementerian akan mengambil tindakan pendakwaan kerana menjalankan perniagaan tanpa lesen. Bagi memastikan syarikat atau individu yang menjalankan aktiviti penipuan menerima hukuman yang lebih berat, Kementerian telah merujukkan kes penipuan kepada pihak Polis Diraja Malaysia untuk dikenakan tindakan di bawah kanun keseksaan. Tambahan kepada itu, Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan juga mengambil langkah-langkah berikut. 1. Meningkatkan usaha pemantauan dan penguatkuasaan di bawah Akta Industri Pelancongan 1992 dan peraturannya ke atas syarikat pengendalian pelancongan dan agensi pengembaraan berlesen dan juga syarikat atau individu yang mengendalikan pakej tanpa lesen. 2. Membuat semakan semula ke atas kadar denda mahkamah yang dikenakan ke atas pesalah di bawah Akta Industri Pelancongan 1992 dan peraturannya. 3. Melaksanakan kempen kesedaran mengenai penipuan umrah secara berterusan kepada golongan sasaran terutama wakil jawatankuasa masjid, surau, pemimpin masyarakat dan orang ramai supaya mengetahui ciri-ciri dan modus operandi syarikat umrah palsu serta kepenggunaan dari segi pemilihan pakej umrah yang sah oleh syarikat pengendalian pelancongan dan agensi pengembaraan yang berlesen dengan kementerian. 4. Kementerian telah mengadakan kerjasama dengan pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM untuk membantu menyampaikan maklumat dan kesedaran awam mengenai penipuan pakej umrah melalui khutbah Jumaat. Dan kelima, Kementerian juga akan memperluaskan hebahan mengenai langkah-langkah bagi mengelakkan penipuan pakej pelancongan khususnya melalui media elektronik dan media sosial. Tuan Ketua, dari tahun 2009 hingga Mei 2014, sebanyak 9 kes penipuan umrah telah direkodkan oleh kementerian ini membabitkan 8 buah syarikat pengendalian pelancongan dan agensi pengembaraan yang berlesen. 8 buah syarikat pengendalian pelancongan dan agensi pengembaraan yang berlesen dan sebuah syarikat pengendalian pelancongan yang tidak berlesen. Kesemua kes melibatkan seramai 3,611 mangsa dengan anggaran kerugian sebanyak 14.1 juta. Saya ingat sebagai usaha untuk kita menghebohkan, saya sebut nama syarikat ni yang kena ni. Tahun 2009 syarikat yang ni berlesen ya, Waris NY Travel and Tours, kita telah batalkan lesennya. 2009 Tijaratun Nur Travel and Tours, lesen dibatalkan. 3. Kaisar Travel and Tour, lesen telah dibatalkan. 2010 Permata Al-Nur Travel and Tours Sdn Bhd atau juga dikenali sebagai Purim Al-Nur Holidays Sdn Bhd, lesen syarikat telah dibatalkan. 2010 Hijaz Legend Travel and Tours, lesen syarikat telah dibatalkan. 2012 J&J, ini bukan JJ J&J Mercer Travel and Tours,
lesen syarikat telah dibatalkan 2012. 2013, Seven Seas Travel and Tours Kuala Lumpur, lesen syarikat telah dibatalkan. Yang ke-8, 2013, Arlif Johor Kembara. Jadi ini syarikat yang tidak kita lesenkan. Jadi kita rujuk kepada PRM untuk pendakwaan dan perbicaraan ke atas kes sedang berjalan. Dan yang ke-9, 2014 tahun ini juga, YADH, Yacht Travel and Tours, lesen syarikat telah dibatalkan. Jadi ini jumlah syarikat yang terlibat dengan penipuan yang telah kita batalkan. Terima kasih. Yang Amat Bukit Bendera. Yep. Terima kasih Tuan Yang Di-Ketua dan terima kasih Yang Mohd Menteri atas jawapan yang diberi. Sebenarnya kes-kes penipuan oleh agensi-agensi pelancongan yang tidak bertanggungjawab ini sudah menjadi satu kebimbangan umum apabila ramai yang di antara rakyat Malaysia yang kerugian besar, khususnya mereka yang membeli pakej umrah, pakej pelancongan dan sebagainya. Dan pada pendapat saya, dalam kerangka yang sedia ada, terlalu mudah bagi pihak agensi-agensi pelancongan ini untuk mengambil kesempatan ke atas mangsa-mangsa mereka. Dan seringkali kita lihat agensi walaupun sudah dibatalkan lesen dan sudah diambil tindakan, masih lagi meneruskan penipuan mereka, biasanya dengan menggunakan nama yang lain ataupun syarikat yang lain. Dan yang paling teruk sekali, biasanya mangsa juga walaupun tindakan diambil, mangsa tidak mendapat kembali wang mereka yang telah dilabur. Jadi soalan saya, Yang Mohd Menteri, adakah kementerian mengkaji kaedah baru yang mungkin yang mungkin boleh melindungi pengguna dan pembeli, sebagai contoh satu skim insurans yang wajib bagi semua pakej pelancongan, di mana sesiapa yang membeli pakej pelancongan umrah ataupun pelancongan lain harus membayar sedikit premium bagi mendapat perlindungan insurans sekiranya apa-apa yang terjadi di mana syarikat agensi tidak dapat menunaikan tanggungjawab dan sebagainya. Dan kaedah ini juga dapat memaksa syarikat insurans untuk memantau dan mengawasi syarikat-syarikat agensi pelancongan sebagai satu self-regulating mechanism dengan izin. Dan mungkin skim insurans ini juga boleh diikat kepada insurans perjalanan, travel insurance yang sedia ada dan sebagainya. Jadi saya minta kalau boleh pandangan Yang Mohd Menteri sama ada skim ini boleh dipertimbangkan. Terima kasih. Setakat ini, Tuan Ketua, apa yang ada ialah di bawah Seksyen 16/3 Akta Industri Pelancongan 1992, di mana undang-undang dan peraturan yang menetapkan supaya syarikat pengendalian pelancongan dan agensi pengembaraan berlesen yang mengendalikan pakej keluar negara termasuk pakej umrah untuk mendepositkan untuk membeli insurans atau jaminan bank dengan nilai RM100,000. Ya, ini kita peruntukkan di bawah Akta Industri Pelancongan. Apa yang mungkin kita boleh lakukan ialah untuk kita menaikkan lagi skim insurans ini. Kalau dianya RM100,000, kita mungkin naik lebih tinggi, ya, supaya kita akan dapat memberi perlindungan kepada mana-mana kita punya pilgrim-pilgrim yang mahu melakukan umrah di sana. Tapi agak sukar kalau sekiranya kalau kita nak mengadakan satu skim untuk melindungi penipuan, ya, sebab saya percaya tidak ada syarikat insurans yang mahu mengadakan skim di mana mereka memberi perlindungan di atas kes-kes yang berlaku penipuan. Walaupun Yang Mohd, saya rasa kita sama-sama merasa sedih di atas apa yang berlaku kerana niat di kalangan orang-orang ini lah untuk melakukan umrah. Kalau Yang Mohd ada apa-apa cara yang Mohd fikirkan, iaitu boleh kita lakukan, pihak kementerian saya sentiasa membuka ruang untuk kita berunding tentang perkara ini. Terima kasih.